Selamat pagi semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran PDPR kita dalam subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 dengan kemahiran aspek tata bahasa. Bersama Cikgu Siti Ngatimah. Untuk kemahiran aspek tata bahasa pada pagi ini, standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran 5.1.3 mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata ganda dan akronim dengan betul mengikut konteks. Jom belajar akronim dan jenis-jenisnya. Definisi akronim. Kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Kata akronim ini juga tergolong sebagai kata tunggal. Jenis-jenis akronim. 1. Gabungan huruf awal perkataan. Kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf awal perkataan dalam rangkai kata. Kata akronim jenis ini lazimnya merupakan kata nama khas dan ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Contoh kata akronim gabungan huruf awal perkataan. Contohnya ABIM. ABIM adalah akronim bagi Angkatan Belia Islam Malaysia. JAS. JAS adalah akronim bagi Jabatan Alam Sekitar. ADUN. ADUN adalah akronim bagi Ahli Dewan Undangan Negeri. UUM. UUM adalah akronim bagi Universiti Utara Malaysia. Kita lihat jenis akronim yang kedua. Jenis akronim yang kedua ialah gabungan suku kata awal perkataan. Maksudnya, kata akronim yang terbentuk melalui gabungan suku kata awal sejumlah perkataan. Jikalau kata akronim yang terbentuk itu kata nama khas, ejaannya bermula dengan huruf besar. Jom kita lihat contoh-contoh gabungan suku kata awal perkataan. 1. Bernama. Bernama adalah akronim bagi Berita Nasional Malaysia. Cerpen. Cerpen adalah akronim bagi cerita pendek. Pawagam. Pawagam adalah panggung wayang gambar. Jom kita lihat jenis akronim yang ketiga, iaitu gabungan huruf dan suku kata perkataan. Kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf dan suku kata sejumlah perkataan. Kata akronim ini membentuk kata nama khas dan ejaannya bermula dengan huruf besar. Jom kita tengok contoh huruf dan suku kata perkataan bagi gabungan akronim ini. 1. MARA. MARA adalah akronim bagi Majlis Amanah Rakyat. INTAN. INTAN adalah akronim bagi Institut Tadbiran Awam Negara. Perhilitan. Perhilitan adalah maksud akronim bagi Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Kita teruskan dengan jenis akronim yang keempat.
iaitu gabungan huruf awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan mengikutinya. Kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf awal perkataan pertama dengan bahagian lain yang mengikutinya. Contohnya, jentolak. Jentolak adalah akronim bagi jentera tolak. Purata. Purata adalah akronim bagi pukul rata. Debunga. Debunga adalah akronim bagi debu bunga. Dan jenis. Nama. Akronimnya adalah jenama. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk topik seterusnya. Apa topik seterusnya? Apa itu kata ganda? Kata ganda adalah kata yang terbentuk daripada proses pengulangan kata dasar. Ingat ya anak-anak, kata ganda ini terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan. Ingat tak ada berapa kata ganda? Kata ganda yang pertama adalah kata ganda penuh, iaitu kata yang digandakan seluruhnya. Maksud dia dengan kata lain, seluruh kata dasar digandakan. Contohnya, pura-pura, sia-sia, khusus-khusus, anai-anai, kawan-kawan. Penggandaan penuh bermaksud proses menggandakan sesuatu kata secara keseluruhan tanpa mengubah bentuk kata tersebut. Kata ganda penuh digunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Jom kita lihat apakah contoh-contohnya. Kasut, kasut. Botol, botol. Buku, buku. Rumah, rumah. Pensel, pensel. Kata ganda penuh juga membawa maksud sifat yang menyeluruh. Kita lihat contoh-contohnya. Khusus, khusus. Nipis, nipis. Tebal, tebal. Cantik, cantik. Tinggi, tinggi. Kata ganda penuh juga ada yang membawa maksud nama bagi beberapa benda. Jom kita lihat contoh-contohnya. Cumi-cumi. Labah-labah. Anai-anai. Kura-kura. Umang-umang. Kata ganda penuh juga ada yang membawa maksud nama bagi beberapa benda. Agak-agak apa ya? Onde-onde. Wah, sedapnya kuih onde-onde. Jemput-jemput. Epok-epok. Agar-agar. Anting-anting. Baiklah, kita akan teruskan dengan kata ganda separa. Kata ganda separa adalah kata ganda yang digandakan sebahagian daripada kata dasar. Contohnya, lelayang, kekacang, gegendang, kekabu, sesungut. Contoh lain, lelaki, pepohon, berbunga, rerumput. Kata ganda separa tunggal yang lain, tetamu, pepohon, berburung, tetangga. Baiklah, kita teruskan dengan kata ganda berentak. Kata ganda berentak adalah kata dasar yang mengalami perubahan bunyi. Contohnya, riuh rendah, lemah lembut, lauk pauk, rempah ratus, gopoh gapah. Berikut adalah kata ganda berentak yang mempunyai pengulangan vokal. Contohnya, sayur mayur. Kuih muih. Lauk pauk.
gotong royong. Seterusnya adalah pengulangan konsonan. Gunung Ganang, Bukit Bukau, Kayu Kayan, Batu Batan. Seterusnya adalah pengulangan berentak bebas. Contohnya, anak pinak, saudara mara, lintang pukang. Kata ganda yang keempat adalah kata ganda berimbuhan, iaitu kata ganda yang menerima imbuhan. Contohnya, berbagai-bagai, tersipu-sipu, meronta-ronta, tolong-menolong, bersalam-salaman. Contoh lain bagi kata ganda berimbuhan. Jom kita lihat. Imbuhan awalan. Bermain, main. Menjerit-jerit, tergaru-garu, melompat-lompat. Apitan, bertolak-tolak, kebodoh-bodohan. Setidak-tidaknya, sisipan, tulang memulang, turun-temurun, gilap, gemilap. Akhiran, wangi-wangian, tumbuh-tumbuhan. Baiklah anak-anak, ini adalah ringkasan bagi kata ganda. Jadi anak-anak kena ingat, kata ganda ada 4. 1, kata ganda penuh. 2, kata ganda separa. 3, kata ganda berinamah dan berentak. 4, kata ganda berimbuhan. Anak-anak kena ingat, soalan kata ganda, soalan kata akronim akan keluar dalam ataupun akan diuji dalam aspek morfologi soalan nombor 1 kertas 2 bahagian A. Biasanya dia akan minta anda kenal pasti kata nama, kata ganda, kata akronim, kata kerja dan sebagainya. Dan anda juga ataupun calon akan diminta untuk membina ayat. Jadi kita lihat sedikit bagaimana membina ayat menggunakan layang-layang. Maksud cikgu menggunakan kata ganda layang-layang. Ayatnya adalah pertandingan mencipta layang-layang telah diadakan di sekolah. Kita lihat contoh yang kedua, lelaki. Lelaki itu yang sangat kaya dan handsome. Kemudian mandi-manda. Wah, seronoknya kita bermandi-manda. Mandi-manda. Kami sekeluarga mandi-manda di hujung sungai itu. Boleh juga. Ataupun kami sekeluarga mandi-manda di sungai pada hujung minggu. Ingat anak-anak, SOP kena jaga. Akhir sekali, sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang dijual di pasar itu sungguh segar. Jadi anak-anak kena ingat. Okey? Inilah yang selalu calon silap. Okey? Dan soalan ini boleh diuji dalam kesalahan bahasa. Ingat anak-anak, 2 orang budak-budak salah. Yang betulnya adalah 2 orang budak. Beberapa buah kedai salah. Yang betulnya adalah beberapa buah kedai. Semua negeri-negeri salah kerana semua ini sudah menunjukkan banyak. Beberapa ini sudah menunjukkan banyak. Oleh itu, kita tidak perlu menggandakan kata dasarnya. Yang betul adalah semua negeri. Ini juga adalah beberapa contoh perkataan ataupun kesalahan
kesalahan bahasa yang selalu digunakan oleh anak-anak kita. Kita lihat yang pertama, para guru. Betul, yang salahnya adalah para guru. Seperti mana yang cikgu kata tadi, semua negeri-negeri salah. Jadi, bila semua murid-murid salah, sepatutnya semua murid. Jadi, anak-anak bolehlah baca yang seterusnya. Okey, ingat. Ini mungkin boleh diuji dalam kesalahan bahasa. Okey, setelah penerangan yang cikgu berikan tentang kata akronim dan kata ganda, cikgu nak anak-anak murid semua buat latihan pengukuhan. Sila buka buku teks muka surat 148 dan 149 dengan tema 11 Dunia Selamat Milik Kita Beretika di Jalan Raya. Terima kasih semua. Jangan lupa hantar tugasan.